Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Suzana binti Abdul Latif, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pucung Utama 2. Yang dihormati Encik Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Yusof, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Zaidi bin Abu, Guru Penolong Kanan Al-Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Ronzi bin Zainal, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Yang dihormati Puan Rajishwari, anak perempuan Govindasamy, Guru Penolong Kanan Petang, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana kita masih dapat lagi bersama-sama dalam menjayakan perhimpunan rasmi secara dalam talian pada hari ini. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, kita jemput adik Muhammad Saif bin Muhammad Zulfadli dari kelas 3 Orange untuk melafazkan doa. Diminta semua guru dan murid-murid yang beragama Islam untuk menadah tangan dan mengaminkan doa. Murid-murid yang bukan beragama Islam bertafakur mengikut agama masing-masing. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran ke atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan perhimpunan ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat-Mu dan iradat-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi perjuangan kami dalam menimba ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kami kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada adik Muhammad Saif bin Muhammad Zulfadli atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan bacaan ikrar yang akan disampaikan oleh adik Ainul Mirziani Kif bin Ainul Azizur Rahman dari kelas 3 Purple. Dipersilakan. Bahawa kami, rakyat Malaysia, berikrah akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bahawa kami, murid-murid Sekolah Kebangsaan Pucung Utama 2, berikrah dan berjanji akan menumpukan taat dan setia kami kepada peraturan sekolah, patuh kepada ajaran dan nasihat guru, meningkatkan prestasi akademi dan kurikulum, memelihara dan menarunkan nama baik sekolah, berdisiplin dan berwawasan. Terima kasih diucapkan kepada adik Ainul Mirziani Kif bin Ainul Azizur Rahman atas bacaan ikrar sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu sekolah. Diminta semua guru dan murid-murid berdiri tegak dan bersedia.
Seterusnya, cikgu akan memperkenalkan guru-guru yang akan bertugas sepanjang minggu ini. Mereka ialah murid-murid sekalian. Tema kita pada minggu ini ialah menghargai dan menepati masa. Masa itu ibarat emas. Masa ialah kehidupan. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Begitulah makna ayat pertama dan kedua dalam surah Al-Asr. Masa sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berjaya menguruskan masa dengan bijak akan beroleh kejayaan dan keuntungan. Orang yang cuai menguruskan masa pasti akan mengalami kerugian. Menghargai masa bererti seseorang itu sentiasa menjaga masanya. Kita haruslah menghargai masa dengan sebaik yang boleh. Masa tidak boleh dijual beli. Kata orang tua-tua, masa itu sangat penting kerana masa yang berlalu tidak boleh ditarik semula, terutama jika masa itu tidak digunakan untuk melakukan sesuatu yang bernilai. Terdapat pelbagai cara untuk menghargai masa. Manusia yang bijak ialah individu yang memahami kepentingan masa, lalu menggunakannya dengan sebaik mungkin. Antaranya ialah meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah seperti membaca buku, memancing ikan, beriadah, melayari internet dan sebagainya. Kita haruslah membaca kerana ia adalah salah satu cara untuk meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah. Terdapat pelbagai jenis bacaan yang boleh kita baca, antaranya ialah membaca surat khabar, membaca buku mengenai sains dan membaca buku fiksyen dan sebagainya. Dan bagi kita yang beragama Islam, sudah semestinya kita hendaklah membaca kitab suci Al-Quran setiap hari. Amat malanglah dan ruginya bagi sesiapa yang meninggalkannya. Dengan membaca, kita mendapat ilmu, mengetahui kejadian yang berlaku di persekitaran kita, di dalam dan luar negara, mengetahui bagaimana wujudnya siang dan malam. Sikap menghargai masa bermula dengan keazaman kuat yang ditanamkan dalam jiwa seseorang itu. Rasa keazaman ini mengingatkan kita bahawa masa perlu dihargai tanpa wujud sebarang alasan untuk menolaknya. Maka, mereka yang mempunyai keazaman itu sudah memulakan usaha untuk menghargai masa dengan baik. Selain itu, menghargai masa juga boleh dibuktikan menerusi sikap membuat perancangan masa yang sistematik. Dalam aspek ini, jiwa seseorang yang menghargai masa akan membuat satu jadual lalu mematuhi perancangan masa itu dengan sebaik mungkin. Jelaslah, sikap membuat jadual dan mematuhinya membuktikan betapa seseorang itu menghargai masanya. Malah, sikap tidak suka melakukan perkara-perkara yang sia-sia turut memberikan satu persepsi bahawa seseorang itu menghargai masanya. Masa seseorang perlulah dipenuhi dengan aktiviti yang berfaedah untuk masa depan mereka. Sesungguhnya, mereka yang melakukan perkara-perkara positif dalam hidupnya tahu kepentingan masa kepada manusia itu. Oleh yang demikian, kita haruslah bijak menggunakan masa. Hal ini kerana masa yang telah pergi tidak akan kembali lagi. Kita juga tidak harus menyesal atas perkara yang telah kita lakukan. Bab kata pepatah Melayu, nasi sudah menjadi bubur.
Masa ialah kehidupan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki dan menasihatinya, "Rebutlah 5 perkara sebelum kamu diingati oleh 5 perkara yang lain. Pertama, masa mudamu sebelum tuamu. Kedua, masa sihatmu sebelum sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum fakirmu. Keempat, masa lapangmu sebelum kesibukanmu. Dan kelima, masa hidupmu sebelum matimu." Sesungguhnya kita hidup di dunia yang fana ini hanya sementara sahaja. Justeru, kita hendaklah menghargai dan menempati masa dengan penuh bijaksana agar sesuatu kerja dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Sikap suka menempati masa dapat menanam disiplin kita sebagai murid, pekerja dan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang menepati masa juga tidak akan mengalami masalah, dipercayai orang dan pasti akan berjaya dalam hidup kerana setiap saat akan digunakan untuk melakukan aktiviti yang berfaedah. Kita sebagai manusia sewajarnya mendisiplinkan diri supaya kita tidak membuang masa begitu sahaja kerana masa sangat berharga. Oleh itu, uruslah masa dengan bijak. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang sentiasa menghargai dan menepati masa serta memimpin kita agar terus beristiqamah dalam melakukan ketaatan bagi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk meneruskan lagi majlis, dipersilakan Puan Hajah Suzana binti Abdul Latif, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Puchong Utama 2 untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam SK Puchong Utama 2 hebat. Terima kasih diucapkan kepada guru bertugas selaku pengacara majlis pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati barisan penolong kanan, guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa yang turut bersama dalam perhimpunan kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi Tuhan Yang Maha Esa. Minggu ini merupakan minggu ke-34 sesi persekolahan kita. Tanpa kita sedari, tahun 2021 dah mula menampak ke hujung dan kita bakal menempuh setahun lagi di tahun baru, tahun 2022. Walau bagaimanapun, saya bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan anak-anak murid saya, bersama guru-guru saya dan ibu bapa pada kali ini. Baiklah, minggu ini seperti yang telah diumumkan oleh guru bertugas dengan tema menghargai dan menepati masa. Demi masa sesungguhnya, manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Saya yakin tema ini adalah satu tema yang sangat memberi makna kepada diri saya dan sudah tentu kepada anak-anak murid saya sekalian. Setiap hari saya mendoakan untuk diri saya dan semua keluarga saya, termasuk murid-murid dan guru-guru serta ibu bapa, agar kita semua diberi kesihatan yang baik, diberi perasaan yang gembira dan kita tabah dalam menghadapi apa saja cabaran dan dugaan. Kita sedia maklum, ya, dalam masa-masa yang terkini kita telah pun diuji dengan wabak COVID-19 yang telah kita harungi bersama-sama dari awal tahun 2020 sehinggalah sekarang. Dan akibat daripada keadaan ini, kita telah pun
bersama-sama menghadapi cabaran dalaman dan luaran, ya. Dan sudah tentu kepada anak-anak murid saya, di mana cabarannya kamu tidak dapat datang ke sekolah untuk bersemuka belajar dengan guru-guru, tetapi kita ada penyelesaian terhadap masalah ini, di mana kita semua telah mula belajar secara dalam talian, dan secara tak langsung saya dapat melihat wajah murid saya dan kamu juga dapat melihat wajah saya seperti sekarang ini. Sesungguhnya kita tidak dapat menafikan bahawa keperluan kita untuk hadir ke sekolah itu sangat penting. Belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, teman-teman dan terutamanya guru-guru sangat berbeza dengan belajar di meja kamu sendiri secara berseorangan. Masa tu timbullah macam-macam rasa. Mengantuk, ya, letih. Mood pun dah mula berlayar ke tempat lain. Tidak lagi berada bersama-sama dengan kamu sewaktu cikgu mengajar di dalam talian. Oleh sebab itu, kita pun dah dapat satu berita gembira, di mana apabila negeri kita telah pun berubah ke fasa 3 dan adik-adik, anak-anak ataupun cucu-cucu saya yang berada di prasekolah, mereka akan kembali ke sekolah, ya. Dan 18 hari bulan 10 ini adalah hari pertama bagi anak-anak pra datang ke sekolah, dan saya sangat berbesar hati dan tak sabar-sabar untuk berjumpa dengan anak murid saya di prasekolah. Dan abang-abang pula, kakak-kakak pula harus bersedia. Ya, bersedialah dengan perkara-perkara yang sewajarnya apabila kamu pula dipanggil ke sekolah. Ya. Dan cikgu-cikgu sudah tentunya sentiasa bersedia menyambut kamu, tak sabar untuk mengajar kamu secara bersemuka, ya. Dan saya juga merasa rindu nak berjumpa dengan kamu. InsyaAllah, saya mendoakan apabila kamu kembali ke sekolah, kembalilah dengan rasa yang gembira. Di samping itu, yang paling utama ingin saya tegaskan adalah apabila kembali ke sekolah, kembalilah dengan rasa akan sepenuhnya menjaga SOP, menjaga keselamatan diri kamu. Ya, keselamatan itu penting untuk kesihatan. Bila kamu sihat, diri kamu sihat, seluruh keluarga kamu pun akan sihat. Jadi itu saja ucapan saya pada pagi ini. Maka saya ingin mengucapkan selamat belajar dan maju jaya hingga ke peringkat yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Suzanah binti Abdul Latif atas ucapan beliau sebentar tadi. Dengan ucapan guru besar sebentar tadi, maka berakhirlah perhimpunan rasmi dalam talian untuk minggu ini. Semoga murid-murid mendapat sedikit makluman dan ilmu dalam majlis sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.